Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you datang kat channel aku. Nama aku Fahmi. Macam yang korang tahu lah, channel aku tunjuk kat korang pasal motorsport, motosikal, modified, apa bagai lah kan, yang laju motor, yang bagi yang mana aku tahu aku akan share dengan korang lah. So hari ni aku nak tunjuk dengan korang kan, nak tunjuk dengan korang cara tukar bearing engine. Cara ni yang aku tahu cara yang paling selamat untuk bearing tu sendiri. Lagi satu bagi aku mudah daripada aku cara aku akan bakar. Aku guna apa panggil ni, torch. Aku akan bakar pakai torch ni. Jadi bakar pakai torch ni, and then just masukkan. Nanti aku sekejap lagi aku tunjuk dengan korang. Bakar, masuk. Kat situ bagi aku lebih selamat untuk bearing-bearing ni semua, dan korang punya crankcase lah. Cuma bakar tu kena pada suhu yang betul lah. Aku tak ada pula tembak suhu tu kan, tapi mengikut pengalaman aku lah, adalah kita rasa haba dia tu macam mana apa semua, so dah boleh lah. So ini lupa pula, ini Legenda 115 injection. Ini enjin dia lah, Legenda 115 injection. Sama je, proses dia sama je. Y15 ke, FZ ke, R15 ke, Superbike pun aku rasa semua sama je. Memang kita bakar, masukkan. Dia ada dua cara sebenarnya. Sama ada kita panaskan crankcase ni, ataupun bearing ni sendiri kita sejukkan, letak dalam peti ais, atau diorang panggil apa, aku pernah nampak kat proses dia freeze yang benda tu, tinggal masuk je. So tunggu sampai dia normal balik, terus masuk cantik. So crankcase ni korang dah cuci bersih-bersih. Lepas tu korang kena ketuk lah. Jadi yang untuk bearing lama ni, sebab kita tak nak pakai dah, so just ketuk keluar, and then kita akan replace dengan bearing baru. Untuk bearing pula, motor ni pakai bearing set Koyo. Okay, Koyo je, Koyo C3, Koyo Koyo C3. Macam-macam bearing ada. SKF C3, FAG. C3 ni tak silap aku, dia grade dia lah. Dia ketahanan dia sama macam standard, cuma geseran dia agak kurang. Bermaksud laju lah bearing tu. So ketahanan tu dari segi dia punya cage ni, cage dalam ni, ball bearing. Dan untuk kurang geseran tu benda ni lah, lagi rendah geseran, lagi laju lah dia pergi. So tu yang diorang kata, ada yang ramai cakap kita alang-alang overhaul, upgrade lah full bearing. Full bearing, itulah benda dia. So aku akan tunjuk dengan korang lah cara. So first kali kita ketuk dulu keluar bearing ni, and then lepas tu kita akan bakar, masukkan. Okay, alright. Okay, alright. Settle, kita dah settle, ketuk semua keluar. So sebelum ketuk tu, sebelum kita bakar tu, kita kena pastikan kawasan ni bersih lah. So kita lap je lah, kita lap. Sebab kadang pasir kan, habuk pasir lah, ada pasir kadang. So kita just lap je, kita lap, bagi bearing tu masuk ngam-ngam dalam tu. Lagi bagus korang tembak angin lah.
korang tembak angin, memang confirm lah, memang confirm bersih lah. Tapi lap pun dah okey, tak ada hal. Sebab aku tunjukkan ni yang mana yang nak buat kat rumah lah. Jadi yelah, korang tunjuk ada kompresor, ada bagai semua. Kadang kat rumah tak ada kompresor kan. So ni aku tunjuk cara. Mudah je. Okay, settle. Lepas tu kita kena confirmkan lah. Confirmkan bearing ni dengan bearing baru lah. So kita ambil bearing baru. Macam kat sini, kalau kau nampak 6305. So kita cari yang mana ada nombor yang sama, 6305. Macam aku cakap tadi lah, 6305 C3. C3 ni dia punya jenis lah. Jadi kita ambil nombor depan je, 6305. So ni bearing dia. Kalau tengok kotak pun confirm lah bearing dia. So settle ada satu. Yang ni pula, yang ni 6002. Okay, tak tahulah kalau kau nampak 6002. So kita cari 6002. 6002. Okay, 6002 6002 C3. Okay, dapat dah. Dah dapat dua. Lagi satu, tak nampak. Okay, macam kes ni kita tak pasti sebab nombor pun tak ada. So kena try and error lah. Bermaksud kita keluarkan salah satu bearing ni, kita try lah yang mana kena. Itulah bearing dia. Tapi aku rasa 6004 C3 ni, aku rasa sebab 6202 ni tak mungkin. 6202 dia kecil. Macam yang ini pula, kalau kita buat perbandingan, besar sangat pula kotak dia. Rasa ni bearing dekat sub gearbox yang ada sprocket tu. Biasa besar macam ni. So 6004. Okay, sorry lah, tangan kotor sikit. Tadi aku cuci enjin ni, memang kotor gila enjin ni. So aku cuci, lepas tu tak sempat lah basuh. Aku terus buat video untuk korang lah. So sebelum kita confirmkan, kita kena acuan dulu lah. Tengok sama ada betul ke tak lah. Kan nanti dah bakar-bakar korang kelang kabut. Jadi kena standby dulu. Kan dah bakar, kelang kabut dia dah sejuk, dah tak jadi apa lah. So susah pula kau ni. Ambil. Alright, 6004. Mana tu bearing tadi? Okay ni, kalau korang tengok kan sama. Sama. So betul lah bearing dia. Okay, settle. Bearing ni pastikan korang letak dekat tempat bersih lah. Korang lapik lah apa-apa kan. Janganlah bagi dia kotor. Sebab bila kotor berpasir, jadi susah korang nak masukkan nanti. So yang terakhir ni lah, 6305. 6305 bearing crankshaft. Ni berat pula. 6305 bearing crankshaft ni. So ini kanan dia. Yang ni memang yang ni kena pump lah, kena pergi engineering atau machine shop, kena pump lah. So 6305 ni sama dengan bearing crankshaft Y15, FZ R15 dan yang paling baru MT15. Korang duk gila-gila kan tu kan.
MT15. So 6305 C3. Alright, memang cantik lah. Boleh juga nak pakai Koyo C3 boleh, nak pakai SKF C3 boleh, tak kisah. Setakat ni Koyo ke SKF ke, aku tak pernah lagi lah jumpa yang pakai dalam setahun barai. So far kalau pasang betul, apa semua betul, InsyaAllah memang cantik. Okay, jom kita pasang. So sebelum kita pasang tu, okay, bearing ni hati-hati jangan korang jatuh ke apa ke. So kena hati-hati lah. So aku kalau buat kerja bearing ni memang aku berhati-hati lah. So kita susun dulu bearing tu. Yang lama tak tepi dulu, Alright, nanti ada yang tanya aku, kenapa motor ni overhaul bang? Motor ni overhaul sebab road dia dah barai. Macam mana nak tahu road barai? Kalau road yang elok, kalau kau tengok kat sini permukaan dia licin, cantik kan? Kalau kau tengok kat sini lah. Kalau kau tengok, kau kena perhatian sekeliling lah. Lagi satu, sebelum korang nak cabut road ni, dapat rasa dia sepatutnya dia akan ada gap. Kalau road goyang bermaksud dia ada gap, dia akan ada gap. Clearance dia ke kiri kanan. Kiri kanan ni memang ada. Sebab kalau tak ada clearance kiri kanan ni, akan jadi ketat lah road ni, tak ada free play lah. Jadi kena ada clearance kat situ. Tapi kiri kanan boleh, jangan atas bawah. Ni road baru. Jangan ada atas bawah. Atas bawah bermaksud dia dah makan mat. Kau nampak? Aku tak pasti kau nampak. Pak, dia dah makan. Permukaan sini kasar. Memang kasar. Jadi bunyi pun motor pun dah benyai habis. So tu yang kita orang tukar road tu. Okay, kita sambung. Bakar crankcase. So senang aku time slap lah. Time slap. Aku time slap lah bagi korang. Sebab bakar dia agak lama lah. So cari lapik dulu. Kau tengok ni pun dah rentung. So cari lapik dulu. Alright, macam bakar sate kan. Torch jangan lupa. Tapi gas habis. Tapi aku dah beli gas baru, jangan risau. Okay, aku dah beli gas baru. Sabar. Okay, mantap. Okay, layan slap. Alright. Alright, settle bakar senang je. Kau just kepit, masukkan. Ketuk bahagian luar lah, jangan ketuk dalam. Ketuk pun sikit je, slow je. Okay, yang besar ni bak. Okay, yang last sekali. Alright, settle. Boy. Okay, kita dah settle enjin kita. So dah bakar semua, panas ni. Memang panas. Lepas bakar, kita dah masukkan. And then lepas tu kita biarkan je lah sampai dia sejuk sendiri. Jangan korang simbah air ke apa ke kan. Sampai dia sejuk sendiri. Lepas tu memang crankcase ni akan pegang lah bearing tu. So
kebaikan kita bakar ni salah satunya ialah mudah kerja, tak makan masa yang lama pun. Lagi satu yang paling penting sekali, bearing kita memang terletak cantik lah. Kalau misal kata kita ketuk bearing ni, kita ketuk kan, kita ketuk mesti ada ketuk kat area sini. Kalau kita ketuk, memang barai lah, memang kasar dia. Jadi bagi aku ni cara yang terbaik, nak masukkan bearing pada crankcase lah. So nak ketuk bukan tak boleh, tapi bagi aku kalau emergency boleh lah. Tapi sebaik-baiknya aku elakkan lah benda tu. Aku akan masuk cantik-cantik lah. Sebab bila bearing ni smooth, bebanan tu kurang tau. Maksudnya barang-barang dalam ni semua rotation punya barang. Maksudnya barang tu berpusing. Macam crankshaft berpusing by RPM kan. Lepas tu gearbox apa semua. Jadi bila kita dah kurangkan geseran kat sini, bermaksud memang enjin kita smooth lah. Memang confirm smooth punya. Lagi satu yang paling penting, crankshaft ni lah, balancing kena betul-betul lah. Masa kita hantar machining, hantar machine shop tu, kena pastikan machine shop tu memang cantik lah, balancing dia tak ada gelung kiri kanan apa semua. Itu akan datang, aku akan buat video, InsyaAllah akan datang. Aku akan tunjukkan crankshaft yang bagus. Lagi satu, lepas yelah kita bawa keluar crank apa benda ni, crankshaft sorry, lepas kita bawa keluar crankshaft ni, kita akan bagi machine shop untuk pump road. Ini kena pump lah, road ni kena pump, bearing kena pump. Lepas tu kita bawa dengan berhati-hati lah, jangan sampai terhentak ke, kita letak dalam bakul motor ke. Bila kita letak kat dalam bakul motor tu memang barai lah. Lepas tu dia akan, benda ni akan gelong lah. Sebab yang berpegang sekarang ni antara kiri kanan ni, kalau kau pasang balik, antara kiri kanan ni yang pegang pin ni je. Kau bayangkan kalau aku ketuk kat sini, confirm sama ada dia bengkok tak pun dia twist lah. Jadi memang benda yang sensitif lah. Bearing engine sensitif, crankshaft sensitif lah. So itu saja aku nak kongsi dengan korang. Okay, harap bermanfaat kepada semua. InsyaAllah jumpa lagi. Okay, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Alright, thank you so much.